Semua dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, tetamu Allah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di belakang kita inilah Bukit Uhud, ya. Bukit yang terpanjang dan terbesar sekali di muka bumi Madinah ini. Dia Bukit Uhud ini baginda Nabi SAW pernah menyebut hadza jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit ini dia sayang kepada kita dan kita perlu rasa sayang kepada bukit ini. Pernah sekali berlaku peristiwa Nabi mendaki Bukit Uhud bersama dengan dua orang sahabatnya, iaitu Abu Bakar dan Umar. Dan ketika Nabi mendaki Bukit Uhud ini dia bergoyang dengan goncangan yang kuat. Sehingga Nabi ketuk kaki je, Nabi kata apa? Diam engkau Uhud, uskut dia Uhud. Di atas engkau ini adalah seorang Rasul dan juga seorang yang siddiq dan seorang yang syahid. Barulah Uhud ini diam. Dan Uhud ini juga biasa kalau kita dengar furuk, satu furuk, dua furuk, yang mana kalau kita solat jenazah, maka kita akan dapat ganjaran pahala satu furuk. Yes, besarnya pahala tu macam Uhud inilah. Ya, okey. Di sini kita tengok gambaran, ya. Gambaran ini yang besar tu adalah Bukit Uhud. Okey. Bandar Madinah di tempat saya ni. Di tempat saya. Kemudian Nabi seramai 1,000 orang tentera pergi ke pinggir Uhud ini. Ya. Sampai di tempat sini, ya. Maka ini namanya Ajim Majid Syaikhain. Nabi dapati ada beberapa orang tentera Islam yang Rasulullah tak kenali. Bila ditanya, mereka ini adalah orang-orang Yahudi, ya, yang dibawa masuk oleh Abdullah bin Ubay, iaitu munafiqin. Ya. Kemudian Rasulullah minta pada mereka yang Yahudi ini masuk Islam ataupun keluar daripada barisan tentera Islam. Maka mereka pilih nak balik. Ya, mereka balik. Mereka tak ikut serta. Maka tentera Islam seterusnya terus pergi ke hadapan sana, yang itu bukit tu Jabal Ar-Rumat tu, itulah Rasulullah tempatkan selama 50 orang. Bila Rasulullah sampai di pinggir Uhud, Rasulullah tempatkan 50 orang di Jabal Ar-Rumat ni, yang kecil ni, dan Rasulullah beri pesanan kepada mereka, jika kamu melihat tentera Islam beroleh kemenangan, jangan turun kepada kami. Jika kamu melihat tentera Islam dibunuh sekalipun, jangan turun kepada kami. Jika kamu melihat tentera Islam mayat mereka dimakan oleh burung-burung sekalipun, jangan sekali-kali kamu meninggalkan tempat kamu. Dan pertempuran itu, tuan-tuan, pada mulanya berlaku di pinggir itu, di kawasan itu. Ya, berlakunya pertempuran pada peringkat awal, tentera Islam beroleh kemenangan, menghalau mereka pihak musyrikin kembali semula. Pihak musyrikin datang daripada sini. Ya, anak panah merah ni, inilah kedatangan pihak musyrikin. Jadi berlakunya pertempuran yang di sini menghalau mereka kembali semula. Dia balik semula. Jadi peperangan ini berlaku pada waktu pagi. Sampailah pada waktu petang. Sampai pada waktu petang, barulah Rasulullah yang berada di sini, ada tempat-tempat kubur Rasulullah buat kat situ. Rasulullah keluar untuk meninjau apa keadaan tentera musyrikin ni. Adakah mereka masih ada lagi ataupun dah balik? Jadi ketika mereka keluar itu meninjau, seramai 50 orang, sebahagian mereka menyangkakan peperangan telah berakhir bila mereka nampak kelibat Nabi. Maka bila mereka turun saja lebih kurang 40 orang daripada Jabal Ar-Rumat, Khalid Al-Walid ketika itu berada di sini, dia melihat saja tentera Islam dah meninggalkan bukit strategik tu, maka dikatakan Khalid Al-Walid pusing daripada belakang. Uhud ni ambil masa lebih kurang dalam 15 minit. Maka dia serang daripada arah belakang. Maka dia berjaya merampas Jabal Ar-Rumat, bukit kecil ni. Bila Khalid Al-Walid dah berjaya merampas Jabal Ar-Rumat, maka dipanggil, diserunya balik tentera-tentera musyrikin untuk kembali ke medan pertempuran. Jadi ketika itulah tentera Islam pula berada dalam keadaan yang amat genting. Ya, diasak daripada depan dan belakang. Sehingga kan akhirnya Rasulullah nak menghadapi tentera musyrikin ini, dan pada depan dan belakang Rasulullah telah undur tenteranya sampai ke pinggir Uhud, betul-betul dekat Uhud. Supaya apa? Supaya pihak musyrikin hanya menyerang daripada satu sudut saja. Ya. Dan ketika itulah Rasulullah SAW mendapat kecederaan. Dia patah gigi Nabi. Berdarah pipi Nabi. Ya. Kemudian sahabat-sahabat gugur syahid lebih kurang seramai 70 orang. Ya, di Uhud ini. Antara sahabat-sahabat yang gugur syahid, siapa dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib.
Maka kita akan menziarahi makam Asy-Syuhada ni, antaranya nanti kita nampak batu nisan adalah satu kepunyaan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan satu lagi adalah Abdullah bin Jaishi, iaitu panglima yang berada di atas Jabal Ar-Ruman. Sayyidina Hamzah dibunuh ketika peperangan Uhud ini oleh seorang hamba yang bernama Wahsy. Wahsy ini seorang hamba yang diupah oleh tuannya. Tuannya adalah siapa? Hindun binti Utbah. Hindun ini dia berdendam kepada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni tahu siapa? Tahu siapa Sayyidina Hamzah? Bapa saudara Nabi yang cukup Nabi sayang, yang mana selama ini merupakan tulang belakang Nabi, yang sayang Nabi, yang jaga Nabi. Ya, Sayyidina Hamzah ini. Dan ketika peperangan Uhud ini dia telah dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini kemahirannya adalah melontar lembing. Dan Hindun dia berdendam kepada Hamzah ketika peperangan Badar. Hamzah telah bunuh bapa dan abangnya. Maka diupahnya Wahsy dengan memberikan jaminan kemerdekaan untuk Wahsy. Maka kata Wahsy, waktu peperangan Uhud aku ikut, aku mengekori ke mana saja Sayyidina Hamzah pergi. Jadi bila aku dapat peluang, aku terus melontar lembing itu. Lembing itu betul-betul tepat kena dada Sayyidina Hamzah dan tembus kat belakang. Maka Sayyidina Hamzah pun gugur syahid. Dan diriwayatkan dalam buku sejarah ketika Hamzah telah gugur syahid, datangnya Hindun kepada jasad Sayyidina Hamzah ini, ya, dibelahnya dari dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkan hati Sayyidina Hamzah untuk cuba memamahnya. Ya, kerana apa? Kerana Hindun nak tahu jenis lelaki apa, jenis manusia apa yang berani sangat ni. Hamzah terlalu berani, tuan-tuan. Seorang manusia yang cukup berani, mempunyai sifat fuja, yang mana keberaniannya mendapat gelaran apa? Siapa tahu? Siapa tahu saya belajar es krim? Asadallah, asada Rasulillah. Asad tu apa? Asadun tu adalah singa Allah, singa Rasulillah. Bayangkan tuan-tuan, manusia apa yang berani sangat ni, sampaikan Rasulullah memberikan gelaran dia singa Allah, singa Rasulullah. Berani sangat Hamzah ni. Dan keberanian Sayyidina Hamzah, tuan-tuan, Abu Jahal sendiri pernah kena penampar dia. Hebatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Okey tuan-tuan. Jadi Hamzah ketika dia gugur syahid, maka Hindun datang belah dada, dikeluarkan hati, cuba untuk mamah, cuba untuk makan, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan apa? Sehingga kan Hindun merosak-rosakkan tubuh badan Sayyidina Hamzah, sehingga keadaan jenazah jasad Sayyidina Hamzah itu amat mengerikan. Ya. Jadi ketika berakhirnya pertempuran, tuan-tuan, sewaktu berlakunya pertempuran, beberapa orang sahabat, antaranya diriwayatkan 11 orang sahabat Ansar, menjadikan diri mereka sebagai perisai untuk melindungi keselamatan baginda Nabi SAW. Dan ada seorang wanita Ansar yang bernama Nusaibah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, aku melihat Nusaibah bertempur dengan penuh beraninya untuk mempertahankan aku. Ketika dilihatkan pada jasad Nusaibah ini, ada 70 yang luka pada tubuh badannya ketika berakhirnya pertempuran itu. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah bapa saudara Nabi yang cukup Nabi sayang, tuan-tuan. Ya, ketika dia gugur syahid dan berakhirnya pertempuran sebelah petangnya, sebelah malamnya, maka Nabi cari mana Sayyidina Hamzah. Ya, Nabi cari kat mana bapa saudara aku ini. Ya, bila Nabi cari, Nabi jumpa Sayyidina Hamzah, tuan-tuan, Nabi tak mampu untuk menampung air matanya. Nabi menangis ketika melihat jasad Sayyidina Hamzah diperlakukan sedemikian rupa. Ya, dan dalam tangisan Nabi sebut apa? Dan asaba bimislika abadan. Tidak akan berlaku lagi kejadian seumpama ini selama-lamanya. Dan sayangnya Nabi kepada Sayyidina Hamzah,